seperti juga kita meraihkan Hari Kebangsaan dengan semangat sehati sejiwa lebih seminggu lalu. Seharusnya semangat itu diteruskan dalam kita meraihkan Hari Malaysia minggu depan. Sambutan yang bakal diadakan di Sabah itu nanti diharap dapat memperkuatkan lagi semangat patriotik dan nasionalisme setiap seorang daripada rakyat Malaysia. Dan untuk berbicara lebih lanjut tentang perkara ini, bersama kami di studio ialah Dr. Azharuddin Muhammad Dali, pensyarah kanan Jawatan Sejarah dan Universiti Malaya. Terima kasih Doktor kerana sudi untuk bersama kami pada petang ini membicarakan beberapa perkara, antaranya adalah formula untuk membentuk kembali kekuatan perpaduan generasi muda hari ini. Doktor, elemen perpaduan adalah perkara yang paling penting dalam membawa penubuhan Malaysia. Doktor, jika kita kaji dari sejarahnya, apakah kekuatan kita pada ketika itu yang berjaya mengekalkan semangat perpaduan? Malaysia ni unik kerana kalau kita nak lihat sejarah kewujudan Malaysia hari ini, kita perlu lihat sekurang-kurangnya dua tempoh yang penting, 1957 dan 1963. 57 kita baru saja meraihkannya beberapa hari yang lepas, dan kita sekarang berhadapan dengan apa yang kita panggil Hari Malaysia. Dan berdasarkan kepada penelitian ataupun perkembangan sejarah yang berlaku, perpaduan merupakan antara asas yang paling penting. Jika dalam tahun 1957 perpaduan lebih menjurus kepada orang Melayu, Cina, India, dan ini dibayangkan daripada kepimpinan politik yang ada pada waktu itu di tanah Melayu. Namun kemudiannya pada tahun 1963 itu ia lebih besar jangkauannya. Ia bukan sekadar Melayu, Cina, India, tetapi juga etnik-etnik yang ada di Sabah dan Sarawak terutamanya. Dan tanpa perpaduan pada waktu itu, tanpa kesepakatan yang dapat diambil oleh kesemua pemimpin politik yang ada pada waktu itu, maka saya pasti bahawa Malaysia yang wujud hari ini tidak akan wujud pada tahun 1963. Dalam masa yang sama, kita dapati bahawa kalangan orang Iban, orang Bajau dan sebagainya, sama ada di bawah kepimpinan Tun Datuk Mustafa, kepimpinan Fuad Stephen misalnya, Kalung Khan dan sebagainya itu, bersama-sama bersetuju dengan pemimpin politik daripada Semenanjung Tanah Melayu pada waktu itu, bersepakat, berpadu dan bersetuju untuk mewujudkan apa yang kita panggil sebagai negara Malaysia itu. So asasnya dekat situ adalah perpaduan. Ini yang paling penting sekali. Dan perpaduan adalah senjata kita, kekuatan kita. Ya, itu merupakan antara kekuatan yang kita ada. Dan kita dapati banyak negara yang tidak stabil, yang berhadapan dengan masalah kerana menghilangkan elemen perpaduan itu. Perpecahan berlaku. Dan Malaysia sebenarnya berhadapan dengan situasi yang sangat sukar kerana kita mempunyai pelbagai etnik, budaya, bahasa dan sebagainya. Dan keadaan ini sebenarnya merupakan satu asas yang sangat penting untuk kita perkukuhkan pada masa akan datang. 58 tahun dan kemudiannya 52 tahun pembentukan Malaysia masih lagi dianggap sebagai satu tahap di mana kita cuba berusaha untuk membentuk kesepakatan dan kesepaduan. Dan kita berhadapan dengan cabaran yang sungguh luar biasa. Dan itu dia Doktor. Dan seperti yang Doktor katakan, perpaduan, dan semestinya Malaysia, kita hidup dalam pelbagai kaum. Perpaduan itu kita harus kekalkan dan harus diwarisi kepada anak muda kita satu hari nanti. Dan Doktor, kita tahu salah satu inisiatif yang dilaksanakan adalah mementingkan ataupun wajibkan mata pelajaran sejarah dalam mana-mana pendidikan dalam negara kita ini. Apa mungkin yang boleh diambil untuk menarik golongan ini dalam menghayati dan meminati sejarah kita itu sendiri? Disiplin sejarah di Malaysia berhadapan dengan suasana ataupun cabaran yang cukup luar biasa sebenarnya. Yang pertama sekali kerana kita dapati bahawa ramai kalangan generasi muda yang kurang tertarik kepada sejarah, hingga kemudiannya apabila kita jadikan dia sebagai mata pelajaran wajib, maka di situ merupakan antara tahap yang penting dalam sistem pendidikan di sekolah. Namun begitu, minat sejarah minat sejarah merupakan asas yang saya rasa sangat basic, sangat basic untuk mengetahui tentang negara kita. Dan kita perlu belajar daripada sejarah. Sebagai satu contoh, perpaduan yang sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Mengapa sejarah perpaduan dalam tahap awal pembentukan negara itu cukup penting untuk kita bawa pada masa akan datang. Kerana dengan perpaduan itulah kita menjadi Malaysia sebagaimana hari ini. Tetapi bukan sekadar itu sahaja, kerana dalam masa yang sama, oleh kerana kita berhadapan dengan pelbagai cabaran yang luar biasa sebagaimana saya katakan tadi, jadi untuk meminati sejarah, untuk memahami tentang negara kita dan sebagainya, perlu ada ruang-ruang yang lain. Dan sekarang ini generasi muda, generasi Y sangat meminati misalnya filem,
kartun, dokumentari dan perkara-perkara ini yang sebenarnya masih agak saya lihatlah sebagai seorang sejarawan. Saya lihat masih sangat kurang. Kartun kita biasanya hanya dihidangkan dengan nasihat dan sebagainya, tapi tidak mengambil elemen-elemen sejarah sebagai asas pembentukan atau membuat kartun itu. Dokumentari, hanya ada beberapa dokumentari yang menarik dan kita nak pastikan bahawa dokumentari yang dibuat, jika ia menjadikan sejarah sebagai asasnya, perlu dilakukan penyelidikan secara teliti, dapat pandangan-pandangan tokoh yang tertentu dan sebagainya. Jangan buat secara sembrono begitu saja hingga ia menghilangkan konten ataupun asas sejarah itu. Fakta. Jadi itu ruang-ruang yang saya perlu, yang saya fikir perlu ada dan ia boleh sekurang-kurangnya menambat hati golongan Y ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, banyak elemen-elemen itu digunakan secara bebas. Masalahnya ia digunakan secara bebas dan terbuka kerana sistem media sekarang ini begitu terbuka. Jadi, dan yang media, kita akan berbicara sebentar saja lagi, Doktor. Dan apa yang Doktor katakan tadi sebentar tadi mengenai sejarah. Dan bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Dan daripada sejarah itu kita mampu untuk mencintai negara kita. Dan kalau kita dapat lihat, yang dibimbangi pada ketika ini penjejahan bukan lagi dari segi kekerasan yang kita terima, namun adalah dari penaklukan minda dan juga pemikiran seperti teknologi yang kita perolehi seperti media sosial adalah medium yang paling penting. Bagaimana Doktor sendiri melihat perkara itu? Ini merupakan satu cabaran, saya katakan tadi, cabaran yang cukup luar biasa yang terpaksa dihadapi oleh kalangan pemimpin dan juga pembuat dasar dan sebagainya, kerana media sosial ni dia tak ada batasan. Undang-undang yang ada kadang-kala tidak mampu untuk menyekat perkara-perkara yang disebut di media sosial dan sebagainya. Rencana, ungkapan, tulisan maupun sekarang ini filem-filem pendek yang dipertontonkan. Dan ini merupakan usaha secara senyap. Bukan lagi pergi berdepan secara kekerasan dan sebagainya, tetapi lebih untuk menguasai minda, kerana generasi muda ni bila mindanya telah pun ditukar, dipengaruhi, dia akan secara mudah sahaja untuk mengikuti jejak itu. Dan ini yang dilakukan oleh beberapa elemen luar. IS misalnya, menggunakan media-media yang sebegini rupa. Dan ini merupakan satu bentuk penjajahan baru. Penjajahan yang kadang-kadang kita tak tahu pun datang daripada mana. Tak sedari, kita tidak sedari pun bahawa kita sebenarnya sedang dipengaruhi oleh elemen-elemen yang sebegini rupa. Dan saya fikir ini merupakan satu perkara yang perlu ditangani dengan teliti. Kalau berbalik kepada sejarah, kerana saya mengkaji tentang sejarah, hal ini sebenarnya pernah berlaku. Ketika zaman komunis misalnya, komunis menggunakan elemen ini. Menggunakan elemen media atau menggunakan elemen untuk mempengaruhi minda masyarakat generasi muda pada waktu itu. Dia adakan sekolah malam dan sebagainya. Dan ini yang dilakukan oleh pihak komunis, dan pada waktu itu pihak pemerintah terpaksa menggunakan kaedah yang sama untuk menentang. That's why kita akan dipanggil sebagai psychology warfare dipanggil, dan elemen-elemen ini boleh digunakan dalam keadaan pada hari ini. So sejarah telah menunjukkan kepada kita bahawa ini bukanlah perkara baru. Bukan perkara baru. Tetapi dalam masa yang sama, corak dan bentuknya berbeza. Kerana kalau dulu tak ada internet dan sebagainya, dia menggunakan kertas biasa dan seumpamanya. Tapi sekarang kita dah ada internet, medianya agak... Itu sahaja. Tetapi asasnya masih tetap sama. Jadi kalau kita belajar daripada perkara itu, dan mungkin kita boleh aplikasikan perkara itu untuk berhadapan dengan cabaran baru ini, mungkin kita akan dapat satu jalan bagaimana kita perlu berhadapan dengan perkara ini. Itu dia. Dan satu lagi penjelasan yang begitu menarik. Saya begitu teruja. Dan kita nak baca kata sedikit mengenai jati diri ini. Dan sudah semestinya golongan muda ini adalah kelangsungan kepada kepimpinan masa akan datang. Mereka harus dipersiapkan dengan jati diri yang kukuh sebagai seorang anak watan ataupun anak Malaysia. Ini merupakan asas kita sebagai seorang warga negara. Kita bukan sekadar perlu mengetahui tentang siapa diri kita, dilahir kat mana dan sebagainya, itu satu perkara yang sangat asas. Tetapi kita juga perlu mengetahui bagaimana negara ini dibentuk, dan seterusnya kita perlu mengetahui tentang kawan-kawan kita, kerana kita duduk dalam masyarakat yang pelbagai etnik, bangsa dan sebagainya. So kita perlu tahu budayanya, kita perlu tahu masyarakatnya, kita perlu tahu sejarahnya, kita perlu pelbagai bahasa. That's why kalau saya boleh katakan pengalaman saya sendiri, wujud perbezaan antara orang Cina di Singapura dengan orang Cina di Malaysia. Orang Cina di Malaysia didapati lebih tahu tentang
misalnya perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam dan Melayu, for example, berbanding dengan sebahagian daripada orang Cina yang saya dapati pengalaman saya secara peribadi, tak pun memberikan perhatian kepada perkara itu secara sebagaimana orang Cina di Malaysia. Bagaimana doktor melihat sendiri perkara itu yang berlaku? Bagaimana doktor melihat? Mengapa perkara itu terjadi? Perkara itu berlaku kerana interaksi yang berlaku di Malaysia ini berbeza dengan interaksi yang berlaku di setengah-setengah negara lain. Dan dalam keadaan itu, apabila wujud interaksi dan mereka memahami, mereka bersekolah, sebahagiannya bersekolah dengan orang Melayu, dengan orang India, dan mereka mengetahui sebagaimana halangan-halangan halal haram yang ada dalam kalangan orang. Dan orang Melayu juga memahami orang Cina, budaya dia dan sebagainya, dan tidak timbul masalah. Dan keadaan ini sangat berbeza dengan setengah-setengah negara lain yang tidak begitu sensitif dengan perkara-perkara itu. Jadi ini uniknya Malaysia, dan kita dapati kalau kita berkawan dengan orang Cina dan orang India di luar negara, kita akan dapati bahawa kerukunan itu begitu luar biasa, cukup unik. Mereka faham apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Ini berbeza dengan setengah negara lain. Pengalaman saya, mereka pukul rata sahaja. Dia tak kisah, mana dia pun tak memahami apa yang sebenarnya yang dibenarkan dan yang dibolehkan oleh golongan-golongan ataupun mereka yang menganut agama yang berbeza. So that's why the unique about Malaysia. Itu dia. Dan apa yang boleh doktor katakan mengenai cabaran ataupun dalam memperkukuhkan semangat patriotisme kini? Well, sebagaimana saya katakan tadi, kita perlu mengetahui tentang asas-asas pembentukan negara. Itu satu perkara yang sangat penting. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga perlu memahami bahawa negara kita sedang berkembang. Dan banyak cabaran-cabaran lain, termasuklah di era globalisasi ini, yang berbeza dengan yang sebelum ini. Tetapi sebagaimana yang pernah saya sebutkan sebelum ini tadi, bahawa kalau kita belajar daripada sejarah, banyak juga perkara-perkara yang berlaku dalam zaman globalisasi ini pernah berlaku sebelum ini. Dan kalau kita bersedia dengan perkara itu, jadi apa saja cabaran yang kita hadapi, demonstrasi, baju kuning, baju merah, whatever, apa saja cabaran, IS, cabaran yang cukup luar biasa. Sebenarnya kita pernah berhadapan dengan cabaran yang lagi hebat daripada itu. Dan kalau kita betul-betul memahami tentang perkara ini, yang kita boleh belajar, that's why kita kena belajar daripada sejarah. Saya bercakap ini sekadar sebagai seorang sejarawan yang melakukan pendidikan dan sebagainya. So, jika kita mengetahui dan memahami tentang perkara ini merupakan persediaan kita untuk berhadapan dengan apa yang berlaku sekarang dan apa yang mungkin akan berlaku pada masa akan datang. Baik doktor, ada sedikit lagi, kita ada beberapa masa lagi untuk kita ketahui. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit formula untuk kita kekalkan perpaduan itu sendiri. Yang pertama sekali, kita perlu memahami tentang agama, budaya, masyarakat, segala kaum dan etnik yang ada di Malaysia. Itu sebabnya saya fikir bahawa sekolah sekolah kebangsaan sebagai satu contoh yang menggabungkan ketiga-tiga kaum besar dan juga etnik-etnik yang ada itu merupakan satu formula yang cukup baik. Kerana formula yang ada sekarang sebenarnya agak rapuh kerana kita membezakan ada sekolah Cina. Namun ini saya tidak pula menghalang ataupun tidak melihat bahawa kita tidak perlu menghapuskan sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil dan sebagainya. Kalau kita boleh sekalikan, kerana golongan kanak-kanak ini merupakan antara asas yang paling penting, ya. Dan bila mereka dapat bersama, dapat mengetahui dan sebagainya tentang budaya, adat rasam dan sebagainya, ini merupakan satu langkah yang paling penting untuk menyediakan generasi muda itu untuk memahami Malaysia, memahami jati diri dan sebagainya. Baik, terima kasih Dr. Adi atas informasi dan juga maklumat yang dikongsikan kepada saya juga dan juga kepada para penonton di luar sana itu yang mengenai formula membentuk kembali kekuatan perpaduan generasi muda pada hari ini, di mana kita juga bakal menyambut hari Malaysia, sambutan Hari Malaysia dalam beberapa hari sahaja lagi. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Azharuddin Muhammad Dali, pensyarah kanan Jabatan Sejarah dari Universiti Malaya.